kita dalam bab makan minum, bukan setakat kita baca nak makan. Selesai makan, kadang-kadang kita lupa. Ada orang hanya baca doa makan, lepas makan sekian, wassalamualaikum, pergi, sendau 4 kali, pergi. Sebenarnya dalam bab makan ada doa ketika nak makan dan selepas makan. Nak makan semua kita hafal, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dah selesai kena kuih kuih saya ke ni? InsyaAllah, terima kasih ya. Dah selesai kena kuih nasi goreng tadi, ada doa? Ada tak? Ada. Alhamdulillahillazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Barulah kita tinggalkan tempat makan kita nak ke mana. Jadi dapat dua. Satu, ketika nak makan minta berkat, Allahumma barik lana, ya Allah tolong berkati ni, aku nak makan ni, sesuap air, sesuap nasi ni, berkat makan minum ini supaya jadi pulangan yang baik. Maknanya dengan sebab aku makan ini, rezeki bertambah, kenyang kanamu ya Allah, dapat beribadat. Lepas makan kita ucapkan syukur. Alhamdulillahillazi at'amani, ya Allah segala puja bagimu ya Allah, segala puji bagimu yang telah berikan aku ni kekenyangan, makan walaupun sepinggan, Allah nikmat. Wasaqani, beri aku minum walaupun air seteguk. Waja'alani minal muslimin, dan aku ni termasuk orang-orang yang menyerah diri kepadamu ya Allah. Jadi benda macam ni, kata Imam Nawawi, kata Imam Suyuti, kita bila tak tinggal doa-doa macam ni, Allah tambahkan rahmat pada kita. Batulah kita dalam hidup beragama ni tuan-tuan, demi Allah saya kata, banyak benda-benda yang Allah beri kita sebenarnya by cash, bukan backdated, bukan tertangguh. Banyak benda Allah beri by cash. Cuma bila kita tidak mengamalkan bacaan doa tadi, Allah tak berilah by cash. Tak dapatlah kita. Batulah kita rugi besar. Baik. Seterusnya, dia berdoa tadi. Ini tak selesai doa tadi. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku hamba yang suka bertaubat. Sebab antara ciri orang mukmin yang beriman ialah orang yang sentiasa nak bertaubat, segera bertaubat. Ini ciri penting kepada kita. Orang yang beriman, tuan-tuan, orang yang segera nak bertaubat, segera, tak menangguh taubat. Batu orang mukmin jangan ada dalam hati perasaannya, biar dulu taubat ini, nantilah besok lusa solat di Mekah tahun depan, nak umrah minggu depan. No. Orang mukmin kena segera bertaubat. Dosa tak ada ustaz ini pun. Hebatlah kalau terus tak ada ini, hebatlah tu ya. Kalau tak ada sungguh, alhamdulillah lah. Dosa terakhir setahun yang lepas contohnya. Walaupun tak dosa hari ini, tetapi Nabi ajar kepada kita supaya sentiasa beristighfar, taubat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab bila kita bertaubat, kita meletakkan taraf kita hamba yang kerdil lemah. Kita harap bantuan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita baca doa ini, Allahumma ja'alni minat tawabin, kita meletakkan suatu perkataan kita hamba pendosa. Aku nak segera bertaubat. Taubat ini adalah, ingat tak apa wording saya bila pernah bincang bab taubat ini? Siapa boleh ingatkan saya apa wording yang saya pernah sebut tentang taubat ini? Libasul mu'mini taubatuh. Libasul mu'mini taubatuh. Pakaian orang beriman, taubat dia. Taubat itu pakaian orang beriman. Pakaian ni kita pakai sekali seminggu ke? Puan-puan pakai baju kurung sekali seminggu, hari lain tak pakai, minta maaf lah kan. Pakaian harian kita. Saya berpakaian harian, pagi, petang, cuba ubah warna je lah. Hari ni mungkin baju warna jalur, warna berjalur, besok mungkin berpetak. Tapi pakaian harian,
pagi, petang, malam, siang pakai. Takkanlah kita pakai sekali seminggu, hari lain tak berpakaian. Tak. Jadi kata ulama kita, taubat pakaian orang beriman. Jadi bila taubat pakaian orang beriman apa? Makna ia pakaian harian. Bahkan mungkin pakaian jamnya, bukan setiap jam pakai. Jadi soal taubat ini adalah benda yang merupakan dekat dengan kita, yang wajib kita segera melakukannya. Ini di sebalik maksud Allah maj'alni minat tawabin. Kemudian bahagian kedua, apa kita sebut? Waj'alni minal mutatahirin. Jadikan aku, ya Allah, golongan yang suka membersihkan diri, bersucikan diri. Makna apa? Sucikan hati, sucikan jiwa, sucikan perasaan, sucikan dalaman, supaya tidak ada dalam diri ini perasaan tidak elok, perasaan kejahatan, sifat buruk, dengki, dendam dan seumpamanya. Ni kita nak jadikan hati kita sentiasa suci. Dalaman kita ni cuci dan suci sentiasa. Tak ada dalam dada kita ni benda-benda yang sifatnya kekejian, kejahatan. Tak ada. Dendam, kesumak, tak ada. Benda-benda yang bersifat kebencian, tak ada. Sebab benda macam ni bukan mudah kita nak bersihkan. Dalam hati kita, kalau kita korek tengok tuan-tuan, dalam hati saya lah, hati tuan-tuan bersih belaka. Banyak ni dalam hati saya mungkin dendam ke orang, dengki ke orang, kata ke orang, benci ke orang. Kata saya lah, sebab saya insan yang lemah. Kalau korek hati saya ni, boleh tengok dalamnya kotor, tidak bersih. Mana tengok orang nak dendam, tengok orang tu dengki, orang ni benci. Saya lah, bukan puan-puan, minta maaf nak bagi contoh tuan-puan jadi makan saya. Banyak dalam hati saya. Jadi nak bersihkan hati ni bukan mudah. Bagi kita minta kepada Allah, waj'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikan aku hamba yang suka untuk bersihkan diri dan hatiku, ya Allah, menyucikan hati. Jadi ini semua rayuan, permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah berkuasa atas hati kita. Cuba tengok dalam satu ayat dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal, ayat yang Allah sebut tentang hati kita, dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa atas hati kita. Surah Al-Anfal, Al-Anfal, surah berapa puan-puan? Surah yang ke-8. Anfal, cuba tengok. Dia Allah Akbar. Kalau 24 bunyi apa ayatnya? Itulah betul. 24 betul. Betul 24. Cuma saya tak ingat ayat tadi. Dah ingat dah. Dia hilang ingatan. Bukan gila. Ya. Tak ingat ayat pun. Ini betul. Betul 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. 24 Al-Anfal. Saya nak ambil poinnya satu saja. Allah kata apa? Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seorang dan seorang. Mana hati kita siapa berkuasa? Allah cerita dia yang berkuasa. Allah boleh ubah hati kita dalam satu dua keadaan tertentu. Jadi maknanya kuasa Allah dengan hati kita ni besar, tuan-tuan. Bagi kita meraih kepada Allah, ya Allah, waj'alni minal mutahhirin. Tolong jadikan aku ni hamba yang suka untuk cucikan hati dan diri. Sebab kita tahu kuasa Allah adalah segala-galanya. Kita usaha, Allah menentu segalanya. Ini ayat ini sebagai satu hujah dalil lah tentang bagaimana Allah punya kuasa dalam urusan hati-hati manusia. Dia bukan hati kita saja, hati orang lain pun sama.